Sebut saja segitiga Bermuda, ramai orang mengaitkannya dengan berbagai tragedi kapal dan kapal terbang yang hilang. Tetapi, tidak ramai tahu di sebelah Asia, ia mempunyai segitiga Bermudanya yang tersendiri, sehingga menjadi sumber mitos di China dan Jepun. Kawasan itu ialah Laut Syaitan, The Devil's Sea. Ahli biologi Scotland Ivan T. Sanderson menggelar Laut Syaitan dan segitiga Bermuda sebagai sebagian daripada 12 vortis jahat. Vortis jahat merupakan kawasan di mana berlakunya gangguan elektromagnet yang tinggi. Selain dua lokasi berkenaan, Sanderson turut menyenaraikan Mohenjo-daro, megalitik Algeria, gunung berapi Humma-Kulia Hawaii, megalitik Pulau Easter, lembangan Warren, jurang New Hebrides dan Pulau Loyalty Afrika Selatan, anomali Amerika Selatan Argentina, megalitik Zimbabwe Australia, kutub utara dan kutub selatan. Gangguan elektromagnet ini berlaku karena pertempuran arus air panas dan arus air sejuk yang melintas di kawasan-kawasan ini. Ia mengakibatkan berbagai fenomena misteri seperti gangguan terhadap kelengkapan elektronik termasuk kelengkapan perlayaran, cuaca aneh dan pelayar melihat pulau hantu. Cerita tentang Laut Syaitan sudah wujud seawal tahun 1000 sebelum Masehi. Mengikut mitologi masyarakat China, seekor naga menghuni kawasan laut ini dan menelan mana-mana kapal yang melalui kawasan berkenaan. Mana-mana kapal malang yang melalui kawasan berkenaan tidak akan dapat dikesan lagi. Atas sebab itulah, orang China mempunyai gelaran lain untuk laut berkenaannya yaitu segitiga naga. Bagaimanapun, dalam konteks hari ini, naga tersebut sebenarnya mewakili gunung-gunung berapi di bawah laut. Melihat dari sudut ini, ia kelihatan logik apatah lagi kawasan Laut Syaitan merupakan sebagian daripada lingkaran api Pasifik. Apabila ia meletus, ia mengakibatkan perubahan yang menyebabkan kapal karam dan tenggelam ke dasar laut. Ini sekaligus menjustifikasikan cerita naga menelan kapal-kapal dan membawanya ke dasar laut. Antara kapal-kapal yang menjadi mangsa laut ini ialah Angkatan Laut Mongol pada tahun 1274 dan 1281. Angkatan ini diutus oleh Kublai Khan dengan tujuan menakluk Jepun dan menjadikannya sebagian daripada jajahan takluk Mongol yang luas. Bagaimanapun, armada mereka dibadai ribut yang dahsyat dengan banyak kapal karam ke dasar laut. Dua insiden ini memaksa pihak Mongol membatalkan semua rancangan menyerang Jepun dan menyelamatkan negara matahari terbit itu daripada dijajah kuasa asing. Orang Jepun menggelar ribut yang memusnahkan armada Mongol sebagai kamikaze, karena ia merupakan angin suci yang diutus dewa-dewi untuk melindungi negara itu. Hari ini, kesan bangkai kapal Mongol yang karam masih dapat dilihat sehingga hari ini. Pada abad ke-19, wujud satu laporan tentang seorang wanita misteri belayar ke Laut Syaitan. Menurut beberapa saksi yang pernah melihat kapal berkenaan, ia kelihatan seperti kelengkapan tradisional Jepun untuk membakar stanggi. Bagaimanapun, tidak diketahui destinasi dan identiti wanita berkenaan. Pada tahun 40-an dan 50-an, Jepun menerima laporan banyak mengenai kapal nelayan dan tentara laut yang hilang sekitar kawasan antara Pulau Miyake dengan Iwo Jima. Bimbang tentang situasi itu, Tokyo mengantar kapal penyelidikan Kayomaru nomor 5 untuk menyiasat apa yang berlaku di Laut Syaitan. Bagaimanapun, sebarang usaha menemui jawaban berakhir dengan tragedi. Ini karena kapal Kayomaru nomor 5 juga dilaporkan hilang di Laut Syaitan. Walaupun bangkai kapal tersebut berjaya ditemui, tetapi nasib anak-anak kapal malang itu tidak diketahui. Akibat insiden berkenaan, Jepun mengisytiharkan Laut Syaitan sebagai berbahaya untuk perjalanan dan perdagangan maritim. Dengan pengisytiharan itu, sebarang usaha untuk menyiasat Laut Syaitan juga dibatalkan. Laut Syaitan menjadi subjek buku The Dragon's Triangle yang dikarang oleh Charles Burlett pada tahun 80-an. Dalam buku berkenaan, dia mendakwa Laut Syaitan mempunyai potensi bahaya, sama dengan segitiga Bermuda di mana lebih 700 orang hilang antara 1952 hingga tahun 1954. Bagaimanapun, dakwaan Burlett dibakul sampaikan oleh Larry Koch menerusi buku The Bermuda Triangle Mystery Solved. Koch melihat setengah kes kapal yang hilang berlaku di luar lingkungan Laut Syaitan dan terjadi akibat kemalangan. Ramai orang terlupa, aktiviti menangkap ikan di kawasan laut dalam merupakan satu pekerjaan yang berbahaya dan kadang-kadang boleh mengakibatkan kapal nelayan karam. Malah, Koch percaya kehilangan kapal Kayomaru nomor 5 berlaku akibat letusan gunung berapi bawah laut. Sesiapa yang melihat kawasan Laut Syaitan tahu ia penuh dengan gunung berapi bawah laut dan amat aktif. Aktiviti seismik di kawasan ini mengakibatkan pulau-pulau kecil sekitar kawasan berkenaan hilang dan digantikan dengan pulau-pulau baru. Fenomena seismik ini turut menjelaskan keanehan di Laut Syaitan, termasuk gangguan peralatan elektronik dan kehilangan kapal-kapal.